Assalamualaikum murid-murid. Kembali lagi ke kelas Cikgu Aimi. Hari ini kita akan belajar tentang kesalahan ejaan, kesalahan imbuhan dan juga kesalahan tanda baca. Ketiga-tiga kesalahan ni, ketiga aspek ni sangat penting dalam penulisan dan komunikasi dalam subjek bahasa Melayu. Tanpa penggunaan yang betul, maksud yang kita nak sampaikan tu akan jadi lain ataupun tidak jelas. Okey, jom kita lihat satu persatu. Yang pertama sekali, kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan ni biasanya dilakukan semasa penulisan. Okey, perkataan yang dieja menggunakan ejaan yang salah boleh membawa maksud yang lain ataupun maksud yang tidak betul. Contohnya, perkataan air dan perkataan air. Kedua-dua perkataan ni dieja lebih kurang sama, iaitu AIR dan AIN. Tetapi apabila kita tersalah satu huruf sahaja, ia akan membawa maksud yang lain terus. Sebagai contoh, kita nak guna ayat saya minum air, tapi kita tereja saya minum air, kan lain maksudnya tu. Seterusnya, kesalahan imbuhan. Imbuhan ni merupakan satu tambahan pada kata dasar yang boleh mengubah makna satu perkataan. Ada 3 jenis imbuhan, iaitu imbuhan awalan, imbuhan akhiran dan juga imbuhan sisipan. Contoh imbuhan awalan, kalau imbuhan akhiran, kan, an, i. Lepas tu kalau sisipan ni dia menggunakan imbuhan sisipan ni dia menyisipkan imbuhan tu di antara perkataan. Macam tu. Contoh kesalahan imbuhan yang sering dilakukan, memahami. Biasanya kan kita guna memahami, tapi ada juga murid-murid yang eja bermahami, pemahami. Tu jadi salah lah. Lepas tu ada juga yang eja menghargai jadi menhargai. Dia tukar imbuhan awalan tu kepada men, bukan meng. Sepatutnya kan meng. Kalau dalam perkataan menghargai, kata dasar dia ialah hargai. Kata dasar dia adalah hargai dan kita tambah imbuhan awalan meng. Okey, kesalahan terakhir iaitu kesalahan tanda baca. Ianya memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu kita semua memahami sesuatu ayat tu. Contoh tanda baca ni, titik, koma, titik bertindih dan banyak lagi. Setiap tanda baca ni dia ada fungsi-fungsi yang tersendiri. Contoh dia, titik, dia ni digunakan untuk menandakan sesuatu ayat tu sudah berada di penghujung. Kalau koma, digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam ayat ataupun memberikan jeda pendek. Kalau tanda tanya, kita guna tanda tanya ni untuk menandakan bahawa ayat tu ialah ayat tanya. Kalau tanda seru pula untuk menunjukkan emosi atau perasaan kita. Contohnya emosi marah, emosi terkejut, macam tu. Kalau titik bertindih, kita nak menunjukkan bahawa perkara tersebut ialah penjelasan, butiran ataupun senarai. Contohnya, biasanya titik bertindih ni digunakan dalam tajuk. Contoh kita buat tajuk keselamatan titik bertindih di jalan raya, macam tu. Lepas tu pengikat kata pula digunakan untuk menandakan petikan tu adalah dialog orang lain. Kita menulis balik dialog orang tu, jadi kita tulis dialog tu dalam pengikat kata. Contohnya, saya suka makan pizza, ayam dan lasagna. Tapi kita tak letak tanda koma. Jadi benda tu akan nampak macam saya suka makan pizza, ayam dan lasagna. Sepatutnya saya suka makan pizza, ayam dan lasagna. Itulah sedikit sebanyak penerangan mengenai 3 kesalahan yang sering dilakukan, iaitu kesalahan ejaan, kesalahan tanda baca dan juga kesalahan imbuhan. Semoga dengan penerangan daripada cikgu ni
murid-murid dapat mengelakkan kesalahan-kesalahan ini daripada berulang. Kalau ada sebarang pertanyaan, jangan malu untuk tanya cikgu, okey? Sekian, terima kasih.